Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berpesan agar bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Cari bekal kita untuk hidup selepas mati kelak. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wa la tisamiyah illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur banyak pada Tuhan Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. InsyaAllah dengan rahmat Dia jugalah, tak ada lain tuan-tuan, kita boleh datang masjid. Dengan rahmat Dia lah juga tuan-tuan, kita boleh cinta sayang pada agama kita ni, insya-Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang Dia lah kita boleh istiqamah, kita boleh jinak dengan masjid surau. Ada orang tu agak culas, agak liar kan, bunyi masjid surau jauh lagi dia lari dah. Kan? Nak beli rumah kat mana? Rumah sebelah masjid. Tak mau, tak boleh tidur, tu orang azan ganggu. Orang azan kacau dia tidur. Pada azan tu nak kejut dia bangun tidur. Dia punya azan tu nak sambung tidur lagi. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam lah orang ni. Jadi dengan rahmat inilah kita ni boleh datang masjid surau. Alhamdulillah. Baik, sambung hari ni kita himpunan hadis-hadis, mutiara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta syarahnya, muka surat 27 mana? Betul? 28. Ni bulan 8. Oh, 28 atas sekali. Okey. Kita baca sebelah lah pasal dia tergantung tu. Kita baca sekali lalu ya. Perenggan bawah muka surat sebelah tu 27. Dalam hadis itu, hadis ni berkenaan dengan apa? Nampak tak ingat dah. Allahu akbar walillah wali'azubillah. Yang Nabi sebut dua golongan ahli neraka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tengok. Boleh dua golongan ahli neraka yang Nabi SAW tak pernah tengok. Siapa? Pertama kata Nabi SAW, iaitu kelompok yang para penguasa, para pembesar negeri negara yang menzalimi rakyat tanpa usul periksa, tanpa keadilan. Dia boleh pukul orang tepi-tepi jalan, dia boleh macam-macam lah. Anda mata Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wanita. Sudah kerja. Wanita macam mana ni? Wanita ni Nabi kata dia berpakaian ketat. Nak kata tak ada baju, ada baju. Nak kata ada baju, nampak semua macam tak pakai apa-apa. Jalan dia lenggang-lenggok, lemak untuk tarik perhatian. Atas kepala ada sanggul macam bonggol unta, Nabi kata. Hari ni kan pakai sanggul gitu kan perempuan kan. Rambut tak ada pun dia pergi beli sanggul pasar malam. Terbonjol dalam tudung dia. Betul ke tak betul? Boleh? Tak boleh. Nabi kata dua kelompok ni ahli neraka yang aku tak pernah tengok. Zaman ni ada. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut, dalam hadis itu disebutkan bahawa kepala kaum perempuan itu nampak besar seperti pundak unta, bonggol unta. Maksudnya ialah bahawa mereka tu sama menggulung rambutnya dengan kerudung atau benda yang lain, tambah saja nak bagi nampak terbonjol, kemudian dilipatkan ke atas kepala sehingga kelihatan besar bagaikan
bonggol unta. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahawa makna kata-kata ini ialah mempertontonkan apa yang semestinya ditutup agar tidak dilihat lelaki. Kalau begitu tuan-tuan, kata ulama, apa yang kena tutup tak boleh dilihat lelaki, termasuklah, minta maaf nak sebut, termasuk buah dada. Kan kadang-kadang orang kita pakai ketat nak bagi nampak buah dada dia, betul tak betul? Perempuan lah, perempuan, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan siapa nak tengok? Tak, betul tak? Gitu tuan-tuan. Tuan-tuan orang ludah lagi ada tuan-tuan tunjuk buah dada tuan-tuan. Kan? Ada kusta lah pula, lagilah. Ini maksudnya tadi ni pun memang Nabi sebut tentang perempuan. Dia saja pakai ketat, ataupun setengah wanita hari ni minta maaf nak sebut, dia saja jack buah dada dia. Betul ke tak betul? Dia saja jack buah dada, nak bagi nampak terbonjol. Wal-iyazubillah, haram ya Allah ya Tuhan. Tak boleh. Sebab tu hukum berpakaian wanita tuan-tuan, dia tak nampak bentuk. Mudah faham dia, tak nampak bentuk. Boleh faham tak? Maknanya baju nak pakai t-shirt boleh, t-shirt yang longgar, yang tidak lengan pendek. Faham tak faham? T-shirt lengan panjang pakai yang besar, boleh. Faham tak faham ni? Kan dulu ada satu isu kain telekung apa likra, macam mana pronoun dia? L-I-C-R-A, likra. Dia kain telekung tapi jadi isu, betul tak betul? Padahal dia tutup aurat tapi dia melekat pada batang tubuh. Nampak tak nampak? Tak boleh. Dia bukan perempuan saja, lelaki pun sama. Lelaki kalau pakai ketat pun tak boleh naik basikal. Kan hari ni orang tengah gila naik basikal. Bukan orang gila naik basikal, orang sedang menggilai kayu basikal. Itu maksud dia. Kan seluar basikal lelaki macam mana? Betul tak betul? Telur itik habis nampak. Telur itik bukan telur dia. Telur itik. Nampak betul? Tak boleh. Tetap tak boleh. Faham tak faham ni? Gitu tuan-tuan. Apa masalah kalau pakai seluar track biasa pun, track bottom kan? Tak ganggu lah ustaz. Ganggu tak payah, banyak lagi sukan lain. Kan? Jangan tak ganggu, pakai. Agama kata begitu-gitu. Pasal dunia ni sijil lil mu'minin, penjara bagi orang beriman. Itu tak boleh, ini tak boleh, penjara. Wal jannatu lil kafirin, tapi syurga bagi orang kafir, semua boleh. Kan? InsyaAllah. Mempertontonkan apa yang semestinya ditutup agar tidak dilihat lelaki. Tapi hari ini memang saja tunjuk. Tak ada sanggul pun buat sanggul. Lagi tuan-tuan. Tak kisahlah apa-apa pun yang menampakkan batang tubuh dia. Boleh? Walaupun ditutup aurat mungkin. Lengan panjang tapi ketat. Seluar panjang tapi legging. Kan? Tak boleh. Gitu tuan-tuan. InsyaAllah. Bahkan kaum perempuan yang semacam itu tidak suka memejamkan mata ketika ada orang lelaki suatu tempat dan malahan enggan menundukkan kepala mereka agar tidak terlihat mukanya. Maksud tuan-tuan, maksudnya dilawan balik renungan si jejaka. Tuan-tuan, kalau dalam kitab kita ni, tuan kitab kita sebut maksudnya tidak menundukkan pandangan, maksudnya dia tak bagi nampak wajah dia yang indah. Pasal antara tarikan dia, betul tak? Dari kerana mata. Tu cerita dia. Mata tengok. Betul ke tak betul? Mata. Sebab tu Arab kan, dia suruh tutup semua. Walaupun muka itu tidak aurat, tapi muka pun boleh mendatangkan keinginan. Betul tak betul? Setengah ulama yang syadid, yang agak tegas, kalau betul-betul lawa, tutup. Tak lawa tak apa. Lawa tutup. Gitu tuan-tuan, betul. Jadi tuan kita kata, dia tak tundukkan pandangan dia. Dia lawan balik renungan si jejaka. Jam. Tuan-tuan, bukan sekadar tengok muka tau. Nabi pesan kepada para isteri, jangan bawa balik cerita perempuan cantik kepada suami. Bawa balik cerita pun jangan, Nabi kata. Kan? Tuan-tuan balik kuliah lagi, balik solat, balik rumah, relax. Isteri kata, bang, awak makan nasi lah? Tak apalah, kenyang lah malam ni. Tak mau makan lah, diet lah. Okey lah, minum air, okey?
Kita buat roti sekeping, dia pun buatlah kopi O ke apa, roti sekeping. Dia pun main duduk sebelah kita. Bang, tadi ada staff baru masuk ke office. Lawa bang, jangan, Nabi kata. Faham tak faham? Jangan. Bawa balik cerita pun tak boleh, apa lagi tengok berdepan. Ni Islam jaga batas. Boleh? InsyaAllah. Oh ya ke, ada staff baru lawa? Dara ke janda? Janda bang, kesian. Suami dia mati 2 tahun lepas. Anak 3. Abang pun mula lebih kesian lagi. Oh lah, kesian lah. Nanti besok abang apply masuk kerja sekali lah. Ya, tentang materi subhanahu wa ta'ala. Okey, insya-Allah. Sebahagian ulama lagi berpendapat bahawa arti ma'ilat itu adalah kaum perempuan yang menyisir rambut mereka dengan bentuk yang biasa dipergunakan oleh perempuan pelacur, wal iyadzubillah. Baca berapa? Iaitu menyatukan seluruh rambutnya lalu digulungkan dan diikat di atas kepala bahagian tengah. Tampaknya cukup sehingga dapat diumpamakan sebagai bonggol unta. Perempuan ini yakni gulungan rambut tadi dengan pundak unta tersebut kerana tingginya bentuk rambut yang ada atas kepala serta terkumpulnya seluruh yang ada di situ. Baik tuan-tuan. Hadis ini bersangkut dengan wakil lah kita sebut ataupun budaya pelacur mungkin Arab. Ustaz, Arab ada pelacur ke? Ya, Abu Jahal kan Mekah. Betul. Abu Jahal pun Mekah. Lebih jahat pada pelacur lagi Abu Jahal. Pelacur ni dia jual batang tubuh dapat duit. Abu Jahal ni Nabi pun dia nak bunuh, lagi jahat. Kan? Macam kalau tuan-tuan jangan terkejut kan, kadang-kadang sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita yang mengaji di Timur Tengah disebut Lubnan. Kan bawa ni letupan Lubnan. Lubnan ni Las Vegas Timur Tengah. Tuan-tuan jangan terkejut. Las Vegas bagi Arab, Lubnan. Kalau mungkin betul ataupun persen tu sikit-sikit tak betul, poin-poin ni tak betul, Lubnan ni antara perempuan yang tercantik di dunia. Antara mungkin paling cantik ataupun ranking 5, 3 tercantik di dunia, Lubnan. Sosial dia Masya Allah. Sampai orang Arab bagi gelaran Las Vegas Timur Tengah. Rumah pelacuran ni biasa lah. Jangan terkejut, tulisan Jawi, tulisan Arab. Tuan-tuan jangan ingat yang tu ayat Quran. Ini tentang masalah semua. Jadi budaya orang Arab, menurut tuan kita, menurut syekh kita ni tuan-tuan, kalau pelacur dia, kita bahasa kita sebut sanggul lah kan, sanggul betul. Sanggul kan dia dendan gitu kan. Lepas tu dia letak tengah-tengah ni. Ini budaya pelacur Arab. Boleh faham untuk menarik perhatian. Itu cerita dia. Untuk menarik perhatian. Jadi Nabi SAW kata, orang yang buat ni untuk menarik perhatian. Sebab tu tuan-tuan kita, isteri, anak-anak perempuan kita, kalau rambut panjang sekalipun, kan, sekadar dalam anak tudung dia, biar dia seketul kat bawah ni, dia tak nampak bila pakai tudung. Betul tak betul? Tak nampak pasal dia duduk dekat leher, tak nampak. Jangan sampai terbonjol. Kalau dulu-dulu tuan-tuan perasan tak? Kita sebut sanggul apa? Sanggul cucuk tu. Kan? Termasuk. Sanggul cucuk tu lagilah tak pakai tudung terus. Betul tak? Sekadar letak selendang je sanggul cucuk tu. Boleh nah? Yang disebut sebagai Ratu Kebaya. Sebut Ratu Kebaya, semua lelaki duk tunggu belakang. Kan? Kalau tak cerita piramid dia tak sebutlah ukuran tu kan. Nampak tak nampak? Ini tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu dia punya kadar fiqh. Tak nampak bentuk tubuh, insya-Allah. Okey. Kita baca lagi perihal makna sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa perempuan-perempuan yang melakukan apa yang disebutkan di atas itu tidak akan dapat mencium bau syurga. Maka hal itu disebabkan mereka itu sentiasa, Allahu Akbar, tuan-tuan dengar kata-kata tuan kita itu, sentiasa menghalalkan perbuatan yang sebenarnya haram. Benda tu haram, tapi mereka menghalalkan dalam bentuk tindakan. Boleh faham tak?
Ini tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi sebut mereka ni tak cium bau syurga. Kebetulan tadi anda baca hadis tentang dalam 40 hadis penawar hati. Kalau tajuk hadis tu, tajuk tu tuan kita lah yang bagi. Bukan Nabi bagi tajuk. Tajuk tu agak keras. Mujahid yang sial. Bukan mujahid bekas menteri. Bukan. Mujahid ni orang yang buat kerja agama. Yang sial. Itu tajuk tuan kita bagilah. Kenapa? Kerana senang cerita, ada orang tu pergi berperang. Tadi mujahid yang sial bulan depan. Tadi penuntut yang rugi. Mujahid yang sial bulan depan. Penuntut yang rugi. Maksudnya orang yang belajar agama tapi dia rugi. Termasuk tuan-tuan, termasuk anak mari yang menyampaikan agama. Rugi kalau niat tak betul. Sebenarnya tuan-tuan mari dengan kuliah ni hanya harap satu benda aja. Yang paling tepat mengharapkan Allah redha kita. Pahala kemudian. Allah redha baru boleh pahala, betul tak betul? Betul tak? Allah tak redha tak dapat pahala, setuju? Kan? Jadi kita mari ni harap Allah redha kita. Allah redha tuan-tuan, Allah redha anak, Allah redha keluarga kita tinggal. Allah redha, baru pahala tu dah datang. Jadi mari menuntut ilmu, mari dengan kuliah, masuk universiti, masuk pondok, ini khusus dalam hal agama, ilmu agama. Yang sepatutnya mengharapkan keredaan Allah, tapi dia mengharapkan habuan dunia. Sudah keja. Kan? Mengharapkan habuan dunia. Maka kata Nabi, dia tidak akan mencium bau syurga. Yang bau syurga tadi boleh dihidu dalam jarak 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, bau harum semerbak apa yang boleh kita hidu dalam jarak 1 kilometer? Ada tak 1 kilometer? Benda apa kita boleh hidu dalam 1 kilometer? Ada tak apa benda agak-agak? Ada? Apa? Betul. Lalu sana kilang Gardenia. Betul tak? Tuan-tuan lalu kan ke saya? Anak pun lalu. Betul kilang Gardenia. Ya. Tapi dia tak kuat lagi. Ada lagi kuat. Tapi yang ni bukan harum, busuk, kilang sawit. Kan? Kilang sawit paling-paling anak rasa 3 km, 4 km kot. Tuan-tuan, kalau dulu tuan-tuan ingat tak kita lalu Teluk Pelanduk. Orang lama-lama Teluk Pelanduk, ingat tak? bau babi. Bau babi. Teluk Pelanduk. JE kan? Habis kena tembak. Tuan-tuan. Masa tu anak berulang Port Dickson Kelang. Dulu ada Bah Express jalan lama tu, Barat Express kalau siapa tahu. Barat Express ni dia Melaka Kelang. Lalu kat tu lah sehingga Port Dickson. Lagi 3-4 km bas tak ada aircon zaman tu tuan-tuan. Tutup siap dah. Dan lepas 3-4 km buka bau lagi. Itu sambil lalu dengan mungkin 70-80 km sejam. Sambil berjalan 4-5 km bau. Itu bak busuk lah. Ini harum 500 tahun perjalanan. Semerbak tuan-tuan harum syurga. Imam Ghazali rahimahullah sebut, bau syurga ni tuan-tuan, dia boleh dihidu. Kalau hadis tadi Nabi sebut 500 tahun perjalanan. Maknanya pada mahsyar besok, dengan izin Allah, semua orang boleh cium bau syurga. Bau yang duduk atas neraka, yang neraka atas pun bau, menyebabkan dia menyesal tak boleh masuk syurga. Macam ni punya nikmat. Boleh faham Ana dalam kereta Ana pakai perfume kereta tu, kopi. Masuk je haus memanjang nak minum.
family kawan-kawan yang tak pernah bau kopi kan. Anda sebutlah Dizandra, Airline sikit lah. Bukan ejen pun, bukan jual pun. Tapi Dizandra Bumi Putra kan. Bumi Putra, Dizandra, BMF lah, BMF. Dizandra orang kita buat, orang Islam kita buat. Owner orang Islam. Katanya kilang di Kajang kot. Tuan-tuan, masuk. Ustaz, bau kopi sedap. Kopi tumpah mana ni? Dia kata kopi tumpah. Kita pun tumpahkan sikit. Oh ni! Bau harum semua rebak. Bau dia fresh. Kopi ni bau segar, sedap. Kan? Bau segar. Jadi, gitu. Terbuka minda, terbuka biji mata. Kan? Itu bau-bau kopi yang harum semua. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, atas neraka boleh bau lagi. Tempat tak bau syurga ni, dasar neraka. Tentang bayang hadis ni Nabi sebut, tak cium bau syurga. Dua kelompok, penguasa yang zalim, yang berlaku ikut dan pada rakyat, dan perempuan yang suka tunjuk batang tubuh pada lelaki untuk tarik perhatian. Boleh faham tak? Minta maaf anda perincikan tuan-tuan. Para peragawati, nama pun peragawati, dia memperagakan tubuh dia. Betul ke tak betul? Jangan buat pasal tuan-tuan. Bayaran mahal tak apalah. Bayaran mahal dia nak kerana bayaran mahal. Inilah maksud Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka tukar kehidupan yang akhirat itu, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, tapi dia nampak yang ni lebih baik. Lalu dia sanggup buat yang haram untuk dapat dunia. Inilah maksud menukarkan kehidupan dunia dengan akhirat. Boleh? InsyaAllah. Baik, kita sambung lagi tentang materi subhanahu wa ta'ala. Mana dasar tadi tak cium. Maka hal itu disebabkan mereka, apa nama tadi? Baca dah. Okey, sebahagian ulama menerangkan bahawa mereka itu tidak dapat masuk syurga untuk pertama kalinya bersama-sama kaum muslimin yang mendapat kebahagiaan di akhirat kelak, tetapi oleh sebab mereka itu memeluk agama Islam dan tidak melakukan kemusyrikan, maka pada akhirnya mereka pun dapat masuk ke syurga dan dapat pula merasakan enaknya bau syurga. Mudah-mudahan amin. Baik tuan-tuan, ulama memang bahas bab ni. Imam Qurtubi bahas bab orang beriman ni masuk neraka lama mana, ujung sekali masuk syurga. Boleh faham termasuk tuan kitab kita. Walaupun kata tadi dia takkan cium bau syurga, tapi dengan ada sekelumit iman. Iman tu ada. Syahadah ada, cuma engkar. Boleh faham Cuma engkar. Macam kita lah. Dalam perjanjian nama ada, tapi seorang kawan ni langgar perjanjian. Nama dia ada. Boleh faham Kita ujung-ujung pun bagi sikit lah persen kat dia. Gitulah. Boleh faham Saya dulu dia pun setuju. Bagi pilah. Dia tak nak maklum syarat pun. Bagilah sikit allowance. Contoh. Nak bagi faham. Boleh jadi sekelumit iman kata ulama, dia boleh juga masuk syurga. Mudah-mudahan amin dengan rahmat Allah. Ini tuan-tuan. Dengan rahmat Allah. Itu penting tuan-tuan. La taqnatu fi rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Nabi Ibrahim sebut, Allah rakam dalam Quran, Nabi Ibrahim kata, tidak ada orang yang berputus asa dengan rahmat Allah melainkan orang itu sesat. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Sesat tuan-tuan. Kenapa? Kata Tok Guru sebut, Allah tak pernah tutup pintu taubat. Allah tak pernah tutup pintu rezeki. Allah tak pernah tutup pintu hidayah. Allah tak pernah tutup pintu rahmat, pintu kasih sayang. Allah tak pernah tutup. Kenapa kita putus asa? Faham tak faham? Allah tak pernah tutup. Dah bunuh 99 orang kan? Riwayat yang masyhur. 99 orang dah dia bunuh. Last kali dia bunuh, ulama hak kata tak ada jalan taubat dah. Dia bunuh sekali, cukup 100. Dalam perjalanan nak pergi tempat dia bertaubat, nak hijrah, ulama ni kata Allah terima berdosa banyak mana pun. Nabi sebut dosa setinggi gunung, seluas langit. Nabi sebut dosa seluas bumi, seluas langit. Pintu keampunan Allah lebih luas pada tu, Nabi kata. Jadi kawan ni pun hijrah. Ulama kata kamu jangan duduk kampung kamu, nanti orang pelekeh kamu, orang pandang hina kamu pembunuh. Pindah tempat lain biar orang lain kenal kamu, kamu tak ada jenayah.
Itu kaedah dia. Boleh? Sebab tu kaedah ni dalam negara kita, kita panggil apa? CPO lah. Buang daerah. Untuk jadi baik. Itu betul. Itu syar'i. Itu syar'i. Orang ni dah kes dia berat sangat, buang daerah. Tempat yang orang tak kenal dia, dia tak kenal orang, dia di situ jadi baik, orang situ akan hargai dia. Kalau duduk kampung, orang kampung akan belakang balik, pandang hina balik. Kan? Putus harapan dia nak jadi baik. Walaupun tempat yang dia buang tadi, orang tadi tahu. Orang kampung tahu. Oh, ni orang kena buang daerah. Betul? Orang tahu. Tapi orang kampung, selalunya, pengalaman Ana lah, yang pernah, di tempat Ana pun pernah, Ana rasa tuan-tuan pun pernah. Kan? Ada kawan-kawan di kalangan orang yang kena buang daerah ni. Dia berakhlak baik, budi bahasa yang tinggi, dan orang kampung suka dia. Selalunya pergi-pergi dapat kahwin. dapat bini lagi tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. Nak insya-Allah. Jadi dalam perjalanan nak pergi tempat dia taubat, nak hijrah kampung, dia mati. Turun dua malaikat rahmat dan azab. Azab kata dia ni milik aku, 100 orang dia bunuh. Rahmat kata dia ni milik aku, dia nak taubat. Turun malaikat tu lagi kata ukur. Rupanya tempat yang dia nak pergi tu dah dekat. Tempat maksiat yang dia buat, dia bunuh orang, dah jauh dia tinggal. Malaikat rahmat kata dia lebih dekat tempat yang dia nak hijrah, maka dia milik aku. Kenapa Nabi SAW sebut cerita ni? Allah bagi wahyu, Nabi suruh bercakap begini, nak bagi tahu kat kita, pintu taubat Allah tak pernah tutup. Walaupun dia dah bunuh 100 orang. Boleh faham tak? Ada seorang, dia ni anak tak pasti dia AJK ke tidak, tapi dia berjemaah di masjid Kuala Lumpur. Memang kalau bahasa orang Kedah memang kahak habis ya tuan-tuan. Bahasa orang Kelantan ni memang gedebeh habis ya tuan-tuan. Tattoo kan. Dia masuk masjid mesti ada barang hilang. Kalau barang hilang maknanya dia datang masjid dah tu. Sampai tahap tu. Sampai orang masuk masjid, kalau dia ada selipar pun orang tak sedar hati. Sampai tahap tu, dengan izin Allah, dia bertaubat. Dia lekat 5 waktu di masjid, dan dia sukarela jadi siap masjid. Dialah yang sambut penceramah datang, tuang air penceramah dia. Satu hari sahabat dia tak nak kuliah, dia tak sambut. Tanya orang masjid, mana si Fulan? Meninggal Ustaz. Meninggalnya sedang sujud. Asalnya ahli maksiat, meninggal sedang sujud. Kita tak tahu lagi mati macam mana. Betul tak betul? Kita tak tahu lagi. Inilah yang Nabi sebut, orang yang buat maksiat memang terlalu jahat, seolah-olah neraka sejengkal dengan dia. Punya jahat macam neraka depan muka dah. Takdir Allah, dia bertaubat, dia mati dengan amalan ahli syurga. Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, seolah-olah syurga sejengkal depan muka. Tapi mungkin dengan kesombongan dia rasa dia hebat, Allah terbalik, dia mati dengan amalan ahli neraka. Imam Qurtubi kata, kita boleh lekat solat, kita boleh kuliah, orang semua nak tengok kita ni, siapa bagi? Allah bagi. So jangan sombong, Allah boleh ambil balik barang yang dia bagi. Faham tak faham? Sebab tu kita jangan hina orang tak solat. Kita jangan hina orang yang tak dedah aurat, kaki nombor, jangan hina. Kita pandang yang penuh kasih sayang, apa yang Allah bagi kat kita, kita nak juga mereka dapat. Kita dah jumpa jalan syurga, kita nak tarik mereka lalu jalan yang sama. Mudah-mudahan. Amin. InsyaAllah. Tu baru betul iman, Nabi kata. Iman tu baru betul. InsyaAllah. Masuk dah 4 minit. 4 minit peringkat ni lah habis. Adapun makna bahawa bau enak dari syurga itu dapat dirasakan sampai sejauh sekian-sekian jarak, maksudnya ialah sampai perjalanan selama 40 tahun. Sebagaimana dijelaskan, selama 500 tahun
Jadi dapat tercium dalam jarak yang jauh sekali. Gambaran ni tuan-tuan, accurate-nya jarak tadi wallahu alam. Tapi gambaran nak bagi tahunya syurga ni terlalu harum. Syurga terlalu nikmat. Syurga terlalu lazat. Tapi kata almarhum Tok Gani Aziz, ada satu benda lebih nikmat pada syurga. Apa dia agak-agak? Sekejap nak minum dulu. 3 minit dari sekarang. Ada satu benda yang lebih nikmat dari syurga. Benda itu adalah keredaan Allah. Allah reda baru boleh masuk syurga, betul? Allah tak reda tak masuk syurga kita. Allah reda baru dapat pahala, baru dapat tiket masuk syurga. Allah tak reda, pahala tak dapat. Jadi kata almarhum, reda Allah lebih besar daripada segala-gala. Allah reda, maka Allah buka hati hamba yang dia reda mari surau. Allah reda, Allah buka hati orang yang dia reda tadi untuk faham agama. Allah reda, Allah bagi keberkatan anak-anak dia taat agama. Pasal Allah reda, Allah bagi isteri yang baik kat dia. Pasal Allah reda, dengan azan dia tak senang duduk. Allah tak reda, dengan azan senang-senang dia duduk. Tak bangun-bangun. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah kita berhentilah 2 minit tuan-tuan. Nak baca kesimpulan jadi panjang pula. Lagi telajak. PKP kan. Kes banyak balik. Selangor ada kes. Selangor ada. Selangor ada kes COVID. 2 kes baru. Kat mana man? 2 kat mana? Yang kemarin balik pada Sabah 3 kes. Kelantan 1, Kepong 1, Damansara Damansara 3 kes kemarin. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah, insyaAllah. Tuan-tuan teruslah berpelitup muka, bawa sejadah, jaga jarak, elakkan sedaya mungkin bersalaman, kerapkan sanitizer, insyaAllah. Bulan depan kita sambung kesimpulan. Yang baik semua datang pada Allah. Salah silap kalau mana-mana tuan-tuan, satulah buka kalau ada soalan, satu je. InsyaAllah. Kalau ada, kalau tak ada, alhamdulillah kita tutup. Sedang elok dengan kafaratul majlis. Suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma asina qibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya wal adzabil akhirah. Allahumma yassir umurana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.